wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik, sihat dan juga sejahtera. Di beberapa negeri di Malaysia hari ini, mungkin ada yang telah pun bercuti dan ada juga dalam kalangan anda yang telah pun merancang apakah antara aktiviti yang akan terus direncanakan untuk seisi keluarga, untuk diluangkan masa bersama dengan anak-anak, ahli keluarga, ibu ayah maupun kalau yang belum berkahwin tu bersama rakan-rakan dan juga ibu bapa di hujung minggu ni. Kami doakan segala perancangan anda itu berjalan dengan lancar hendaknya. InsyaAllah bila Fiza cakap berkenaan dengan hujung minggu ni, saya dah cakap, esok ramai dalam kalangan ibu bapa sebenarnya esok ada hari sukan untuk anak-anak. Oh, anak awak lah tu. Anak saya. Sama juga kot. Mungkin sekarang ini saya tengok rata-rata dalam media sosial semua tengah orang kata, sekolah tadika kot. Sekolah tadika. Ya. Okay. Dan itulah antara aktiviti yang mungkin kita boleh lapangkan sedikit masa untuk anak-anak kita kan. Dan bercakap mengenai hari ini kan, kita bercakap pasal sukan ni, kita nak kongsikan jugalah sebenarnya. Ni nak ucapkan tahniah. Hilang dah. Tahniah kita ucapkan kepada Borni yang mana beliau telah meraih emas keempat Malaysia. Yang mana di Birmingham, yang mana raih emas keempat Malaysia. Dan juga kalau kita tahu jago powerlifting negara Borni Buniau Gustin menepati ramalan apabila meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022 di Pusat Pameran Nasional NEC semalam ini. Berita yang sangat membanggakan. 3 kali angkat berat, 3 kali pecah rekod dunia. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Fatin mungkin semangatnya lebih sedikit kerana separuh jiwanya berada di Birmingham. Okey, kita bercakap tentang kesabaran. Walaupun ini saya nak tanya awak lah kan. Yelah, awak dah 2 minggu berjauhan dengan suami dekat Birmingham kan. Ada bau-bau London dekat sini. Menjalankan tugas. Macam awak kan bersabar tak menguruskan segala urusan rumah tangga dengan jaga anak, uruskan keperluan macam-macam. Macam mana tu? Kesabaran tu. Kena attack sebelah depan semualah. Okey, kesabaran kan. Ini pertama kali sebenarnya. Selalu saya yang pergi tapi saya yang tertinggal. Okey, tapi kesabaran mula-mula tu macam ingatkan sekejap-sekejap tak apalah. Lama. Kita sampai angkat semua barang kita lah balik kampung. Untunglah awak ada mak dan kakak kan yang tolong jaga. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang kesabaran ini dalam hubungan rumah tangga khususnya, ia mungkin merangkumi dan juga meliputi pelbagai aspek kan. Kalau kita bercakap tentang kesabaran ni, ada orang yang bersabar 5-10 tahun sebelum mendapat zuriat. Ada orang yang mungkin dalam hubungan rumah tangganya terpaksa bersabar walaupun terpaksa melalui pelbagai dugaan pelbagai cabaran harus diharungi. Mungkin ada pasangan mereka yang tak setia, ada pasangan yang mungkin berubah hati dan sebagainya. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Terus hantarkan komen bersama dengan kami. Tapi sebelum tu Fatin, kita nak kongsikan dengan anda sebahagian kata coritan daripada TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata tak ingin berulang lagi kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Bersamamu tenang hatiku, dalam pelukanmu tetap denganku, hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa, jagalah diriku. Orang yang kuat pendam ni, once dia dah lepaskan apa yang dia pendam, banyak salah kita dekat dia dan banyak juga kecewa dia dekat kita. Sebab itu kesabaran manusia ni ada batasnya. Aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya aku bersamamu untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku.
sisa akhir nafas. Ikan besar Ini malam ni dah boleh makan. Nak makan kena siang. Betul, nak makan kena siang bang. Tak pasal siang. Aku nak makan malam. Iya, tapi nak makan kena siang. Sekarang ni siang. Ni sekarang ni tengah siang. Tapi bukan nak makan sekarang. Aku nak makan ikan ni malam. Memang nak makan malam. Tapi kalau nak makan ikan tu kena siang dulu. Faham ke? Apa benda kau siang malam aku faham. Malam siang aku tahu. Iya. Kau cakap nak makan kena siang. Takkan tak boleh makan malam? Aduh. Kau ni aku tengah good mood. Kau nak bagi aku bad mood. Memang abang nak makan memang malam. Makan boleh malam. Nak makan kena siang dulu, nak makan malam pun boleh tapi kena sabar kalau nak makan tu. Itu sebahagian lah kan banyak kata kompilasi yang mana berkenaan dengan sabar ni. Bukan sahaja pasangan suami isteri, kadang-kadang sabar untuk menerima sesuatu yang kita idamkan, sabar untuk anak-anak, sabar untuk kehidupan juga kan. Banyak sebenarnya subjektif yang kita nak huraikan hari ini. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita bangkit dari kesabaran ataupun kita nak bertahan untuk kita mempertahankan sesuatu tu. Betul-betul. Persoalannya sampai bila harus kita bersabar. Dan kalau kita bercakap tentang konotasi kesabaran ini, pastinya ramai dalam kalangan anda penonton, termasuk kita juga bercakap tentang kehidupan kita ni setiap hari, kita perlu melalui pelbagai fasa, antaranya fasa kesabaran. Dan kalau kita bercakap tentang kesabaran ini, Fatin, orang kata kita nak makan pun kita kena sabar. Sebab kita nak kena, kalau kita tak masak sendiri, kita nak kena tunggu, kita nak order sampai buka makanan dan sebagainya, kena sabar. Betul. Kita nak masak pun kena sabar juga. Nak kena keluarkan ikan daripada dalam peti ais, nak kena siang, nak kena garam kunyit, goreng sampailah dijadikan hidangan. Jadi setiap hari kita perlu melalui proses kesabaran. Tapi hari ini persoalannya sampai bila kita harus bersabar, dalam konteks bagaimana sebenarnya kita harus melalui proses kesabaran ini. Kalau anda mungkin ada dalam kalangan anda yang ingin berkongsi pandangan, pendapat, anda telah melalui proses ataupun fasa kesabaran ini, tapi sampai satu tahap tak mampu lagi dah nak bertahan dan juga bersabar. Apakah faktor dan sebabnya? Siapakah yang mendorong anda untuk berani bangkit membuat keputusan tersebut? Kongsikan bersama kami di Facebook WHITV3. Dan sampai bila kita perlu sabar, kami akan bawakan selepas ini. Apa kata kita berehat seketika? Jangan ke mana-mana. Sabar saja Sekejap lagi kita jumpa. Lepas ni. Okay? Wahai pujaan, kau sinar permata di jiwaku, lambang cinta dan penantian suci. Ketika kita bersama mengukir senyum dan tangis bahagia. Wanita hari ini. Bermimpi kau memiliki dirimu di sini, seperti dalam hayalanku. Cinta teragung ini, suaramu lenyapkan segala kegelapan yang sebenarnya. Cahaya terindah, usah kau bertanyakan ikhlas cinta yang aku berikan. Lautan duka semua ku sanggup layarinya. Wahai pujaan, engkau sinar permata di jiwaku, lambang cinta dan penantian suci. Kini detiknya kita bersama mengukir senyum dan tangis bahagia. Engkaulah segala-galanya kasih, bintang di hati lengkapkan dunia. Moga tertulis takdir untuk kita berdampingan sehingga syurga abadi.
lambang cinta dan penantian suci. Kini detiknya kita bersama mengukir senyum dan tangis bahagia. Engkaulah segala-galanya kasih, bintang di hati lengkapkan dunia. Moga tertulis takdir untuk kita berdampingan sehingga surga abadi. Sebab I dah penat. I dah penat berkorban untuk you. Tapi sibuk dengan perasaan perempuan ni. What about me? Huh? Sejak Aisyah pergi bukan main lagi. Rindu. Habis I ni tak ada perasaan. Ha? Ada muak lah. Ada muak dengan perasaan you. Ada muak dengan perangai you. Habis sekarang you nak I buat apa? You dah dengar semua benda kan? You heard everything. Apa ni? Tunggu apa lagi? Lepaskanlah I. No, lepaskan I. No, you lepaskan I. I dah tak nak hidup dengan you lah. Nak sangat perempuan ni? Lepaskanlah I. Dah. Sudah! Sudah! Cukup! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? This is not even half of what I've been feeling. You sibuk dengan perasaan perempuan ni. You ingat I patung apa? Tunggu you. Harapkan you cintakan I. I'm your first wife. I'm supposed to be your first love. Dan kemaru dengan perempuan ni. Let me go. Let me go. Okey. Hah? Nak sangat ni. No, I faham, Hamzah. I ceraikan you. Talak satu. Adam! Itu tadi serutan drama Risik Pada Hati yang saya kira dah beberapa hari tular tentang drama ini. Dan sebelum itu kita telah pun didendangkan dengan lagu Permataku daripada Azmi Khalif Baskers, yang mana lagu itu kalau kita dengarkan baik-baik lirik lagunya sememangnya menyentuh jiwa, yang telah pun diterjemahkan lirik ini daripada Ahmad Fitri Yahya sebagai penulis liriknya. Betul Azmi? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sebelum kita nak kongsi tentang topik kita hari ini, sampai bila perlu sabar, Azmi mungkin boleh kongsikanlah sedikit tentang naskah ataupun lagu terbaru daripada Azmi ni. Okey, lagu ni ciptaan Abang Ajai dan lirik Fitri Yahya. Dia mengisahkan tentang sempena kelahiran anak sulung saya lah tahun lepas. Dan lagu ni ideanya dapat sebelum kelahiran, tapi lepas kelahiran dan peristiwa anak saya, kehilangan anak saya tu, lirik hujung sikit je kita ubah. Yang lain tu semua tentang perasaan syukur bila dapat anak lah. Alhamdulillah. 10 tahun kan tempoh menunggu cahaya mata tu. Betul. Tetapi Allah pinjamkan dalam tempoh yang sekejap. Bila lagu ni telah pun disiapkan sebenarnya sebelum anak dilahirkan kan? Disiapkan liriknya lah. Kan? Tapi bila berlakunya kejadian tersebut, bila mendendangkan lagu ini, Azmi, bagaimana Azmi nak menterjemahkan perasaan Azmi sendiri? Saya cuma ingat sebab dia kalib anak sulung kan, jadi saya cuma kenangkan balik macam mana saya ada dalam bilik pembedahan tu. Lepas tu saya dapat azankan anak tu, dan saya juga yang ada waktu mandikan jenazah dia. Sampai saya ingat-ingat tu balik dan saya letakkan dalam lagu tu lah. Walaupun dia peristiwa yang sedih, tapi dia tetap memberi makna lah dalam hidup saya. Kami yang sebab di sini, Azmi. Tapi mungkin boleh kongsikanlah sikit antara rangka promosi tentang lagu ini juga. InsyaAllah kita akan
ke mana sajalah. InsyaAllah apa yang termampu memang kita akan buatlah untuk mempromosikan lagu ini. Dan setakat ni juga Azmi kalau masih dalam tempoh promosi pun dia punya orang kata aura tu sampai perasaan tu sendiri kalau saya melihat Azmi mendengarkan lagu ini memang kita sendiri boleh rasa dia punya kesedihan, tanda syukur kita dan sebagainya. Sampai ke jiwa. Ya, dan ini sebenarnya yang kita nak bawakan hari ini, yang mana topik kita sampai bila perlu sabar. Mungkin kita boleh ambil sedikit kan kekuatan kesabaran yang dipamerkan dan juga dibawa oleh diri Azmi dan juga isteri kan berkenaan dengan apa yang berlaku kepada penonton juga. Kita nak kenalkan juga dua tetamu kita dalam talian yang telah pun bersedia. Dua tetamu hebat yang mana kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, selaku pakar motivasi kita hari ini. Assalamualaikum Datuk. Datuk, boleh kita minta tolong unmute komputer tu? Okey. Itu dia. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Azhar Elite. Itu pun telah bersedia juga. Apa khabar kedua-duanya, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita dah dengarkan apa yang dikongsikan Azmi. Kita faham berkenaan dengan pasti Azmi melalui kan orang kata tempoh kesabaran tu, macam-macam dugaan juga ujian yang dibawa dan juga diterima. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kepada topik kita hari ini, Datuk? Sampai bila perlu bersabar? Kita tak bercakap mengenai bersabar orang di sekeliling, sabar untuk diri sendiri, untuk sesuatu yang indah. Tapi untuk konteks secara generalnya mungkin Datuk boleh kongsikan sampai bila kita perlu bersabar? Allahumma selamat. Wow, soalan berat. So bila nampak saudara apa nama Azmi dan ni pun sebenarnya Tok Abah pun dulu penyanyi juga tapi orang tak pernah ikut lah. Sebab dia nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star dia jadi dia orang tak tahu. Masih boleh lagi tu Tok Abah nak nyanyi? Untuk cucu of anytime. Itulah. Silakan. Bila kita cakap tentang sabar ni, ya, kita selalu dengar ya dinasihat Allah uji kita setakat kemampuan. Jadi sebenarnya Allah tahu kita boleh sabar dengan syarat kita kenal diri kita. Kita kenal kita punya had, kita punya limit, kita punya boundary. Tu ramai orang tak kenal diri. Itu sebabnya macam drama tadi ya. Tak apa kerana ikut juga drama Alif Sata dia tu. Ya, dia bukan main bahagia, bukan main elok, tapi sebab ialah diganggu oleh fitnah oleh itu dengan itu akhirnya tengok dilaporkan cerai. Jadi artinya dia tak kenal diri dia yang sebenar, tak kenal diri pasangannya. Macam Azmi dia kenal dirinya, dia kenal bahawa Allah pinjamkan cahaya mata sebentar. Ini semua ada hikmahnya dan Allah tahu Azmi kuat. So sebenarnya sampai mana kita boleh bertahan sabar, sebenarnya Allah tak uji melampaui batas. Bila kita kenal diri, maka insya-Allah kita akan sabar sampai ke Allah saja yang tahu limitnya lah. Sebab Allah Mana? Kalau kita bercakap tentang kesabaran itu macam Tok Abah katakan tadi, Allah tidak menduga kita di luar kemampuan kita sebagai manusia. Dan kita bercakap tentang konotasi sabar itu mungkin berbeza dari mengikut keadaan dan juga situasinya. Kalau boleh kita tanyakan kepada Azhar sendiri, bergelar seorang wanita, seorang manusia ni, kita takkan lari daripada diuji dan sentiasa melalui proses fasa kesabaran tu dalam mengharungi proses rumah tangga, menantikan zuriat, cahaya mata sebagai seorang selebriti, dan ada kalanya kita diduga dengan pelbagai juga keadaan-keadaan yang tak terduga, keadaan sekeliling dan sebagainya. Dan kita juga nak ucapkan takziah kepada Azhar sendiri yang baru saja kehilangan ayahanda. Dan kita bercakap ini juga tentang kesabaran lah. Bagaimana kita harus reda dan bersabar menerima apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau Azhar boleh kongsikan pengalaman sepanjang bergelar selebriti ini. Okay, sebenarnya sabar tu adalah menahan marah, ya. Sebab bila kita sabar, sebenarnya adalah sangat hebat tau. Sebab dalam Al-Quran sekali menyebut dalam banyak tempat. Tapi yang paling hebat dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, sabar dalam semua tempat. Kita cuba untuk menahan rasa marah. Dan saya adalah seorang yang, saya tahu, mula-mula tu rasa macam bila berlaku banyak perkara dalam hidup kita, kita akan tengok balik bagaimana kita menghadapi dalam banyak situasi. Ya, kalau kita betul-betul percaya pada Allah, sebab kita yakin dengan apa yang yakin dengan ketentuan Allah, dan kita yakin Allah bersama dengan orang-orang yang sabar,
InsyaAllah kita akan menjalani hidup tanpa perasaan yang marah yang keterlaluan, bersabar dalam menerima segala ujian, sebab kita tahu setiap ujian yang Allah bagi di akhirnya pasti ada kemanisan. InsyaAllah. Dan macam contoh saya sendiri, saya kehilangan arwah abah baru-baru ni, dan ianya begitu tak tahu macam mana cakap saya expect diri saya ni akan jadi yang seperti lain. Tetapi bila saya, alhamdulillah, bila kita ingat balik, semua ni hanya pinjaman. Contohnya sebab kehilangan orang yang kita sayang pun membuatkan kita rasa kalau kita tak sabar, kita akan jadi macam-macam. Okey? Jadi kita kena bersabar. Sebab apa pun kita kena back to Allah balik. Okey. Saya suka apa yang Azhar katakan itu tadi, bahawa kita ni bersabar ni menahan diri daripada marah. Sebab kadang-kadang kita nak bersabar ni pun menguji diri kita juga. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kadang-kadang memang menguji di luar kesabaran kita. Tapi kita kena orang kata istighfar banyak-banyak lah kan untuk marah, mengelakkan kita daripada meletup. Okey, kita inilah salah satunya macam mana kita nak tanya kepada Azmi kan. Kadang-kadang sabar, semua orang boleh cakap sabar. Sabar, kita kongsikan masalah dan kena sabar. Kita faham, tapi melalui konsep kehidupan ada yang tak faham Azmi kan. Kadang macam Azmi sendiri kan 10 tahun menantikan cahaya mata, banyak ujiannya kan. Bagaimana sebenarnya untuk dah bersabar, diberikan orang kata kebahagiaan seketika, kena bersabar, bagaimana untuk bangkit dan orang kata mengawal emosi itu sendiri? Paling penting sabar ni sebenarnya kurniaan Allah juga. Tak semua, kadang-kadang Allah bagi ujian tapi dia tak kurniakan orang tu kesabaran. Jadi bagi saya paling penting kita kena mohon juga pada Allah supaya bila dia timpakan ujian, dia berikan juga kita kekuatan untuk sabar itulah. Kan? Dan paling penting juga kita kena tahu yang Allah bagi khabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi bila kita tahu Allah dah janjikan tu, jadi insya-Allah kita akan kuatlah untuk sabar. Dan saya rasa kekuatan saya selalu saya akan bandingkan diri saya dengan orang-orang yang lebih susah daripada saya lah. Kan kalau macam saya, Allah baru ambil anak kan, 10 tahun kita menanti, tak ada, yalah kita okey je kan. Bila dia ambil, kita kenangkan orang lain yang langsung tak berpeluang untuk ada cahaya mata kan. Saya rasa dia orang lagi susah daripada kita kan. Jadi insya-Allah apa pun ujian, kalau kita syukur dengan apa yang Allah bagi, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh sabarlah. Saya suka untuk mengambil apa yang Azmi katakan ini, di sebalik kesabaran, di sebalik ujian tu insya-Allah akan datangkan dengan hadiah yang lebih indah, dan kita harus bersedia dan menerima keadaan ataupun kesabaran itu supaya dan jangan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih berjaya, tapi bandingkan dengan orang yang lebih susah. Azmi ya. Tok Abah, kalau boleh kita nak kongsikan juga, kalau kita dengarkan pengalaman Azmi dan juga Azhar, mungkin pengalamannya sedikit berbeza, tapi dalam konteks hubungan rumah tangga pula ada dalam kalangan penonton-penonton kita ini yang mungkin mengalami masalah yang berbeza. Dalam hubungan rumah tangga ni ada kalanya mengalami masalah tekanan mental, pergaduhan, melalui proses yang mana pasangan tidak setia, didera secara fizikal maupun mental. Bagaimana harus mereka melalui proses ataupun fasa kesabaran ini, Tok Abah? Wow, soalan berat. So, pertamanya ialah saya suka bila Azmi kata dia pandingkan diri dengan orang yang lebih susah. Dan kena ingat bahawa Allah takkan ambil sesuatu daripada kita kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Itu janji Allah. So pasti Azmi akan dapat cahaya mata yang lebih hebat lepas ni, insya-Allah. Itu satu. Memang kita sama-sama menggembang bulu rumah taubat. So yang keduanya soalan tadi, bila kita ialah dalam situasi rumah tangga, tentu ada cabaran-cabaran. Sebenarnya cabaran yang kita terima sampai kadang menguji kesabaran untuk lengkapkan hidup. Untuk hidup kita tak lengkap kalau tak dicabar. Ada siang, ada malam. Ada ketawa, ada tangis. Ada sehat, ada sakit. Ada lelaki, ada perempuan. Jadi ujian yang Allah berikan itu untuk cantikkan diri kita. Tapi kena ingat selalu kita sejak kecil Tok Abah diajar, kegagalan itu tangga kejayaan. Jadi cabaran, konflik itu sebahagian daripada kebahagiaan. Untuk benar-benar bahagia rumah tangga, kena ada konflik, kena ada asam garam kena ada masam muka, kena ada rajuk, baru sempurna. Jadi gaduh itu, konflik itu, cabaran itu bukan lawan kepada kebahagiaan, sebahagian daripada kebahagiaan. Ramai orang tersilap.
Itu sebab kita lawan kepada berjaya ialah gagal. Salah. Kegagalan adalah sebahagian daripada kejayaan. Sebab kegagalan itu tangga kejayaan. Jadi dalam rumah tangga yang ada konflik ada 3 cara. Yang tak selalu cakap. Satu, tak buat apa-apa sengsara. Keduanya, berpisah. Macam tadi lah Arif kata tadi. Cara pertama. Yang ketiganya, ini dia. Yang ketiga, you ubah diri kita. Ubah diri kita, transform diri kita. Ini hijrah, baru hijrah baru kan. Kita hijrahkan diri kita jadi orang baru yang walau apa pun cabaran kita dapat menghadapi dan akan lebih sabar insya-Allah. InsyaAllah. Rasa kuat dengan apa yang dikongsikan oleh Tok Abah kan. Okey, kita nak tanya kepada Azhar. Pernah atau tidak Azhar melalui satu fasa, kita tahu kita perlu bersabar tetapi kadang-kadang kita perlukan juga insan-insan di sekeliling kita untuk membantu kita dalam terus kuat untuk kita bersabar. Kita tahu di hadapan nanti kita akan ada kemanisan dan juga ujian tu tak diuji selamanya. Pernah tak ada pengalaman begitu Azhar? Betul. Memang saya ada pengalaman. Saya rasa semua orang ada pengalaman. Dan kita kena tengok situasi kita dan kawan-kawan di sekeliling kita. Sekiranya ada sesiapa ataupun kadang-kadang kita ni diuji dengan ada yang fitnah kita, caci kita contohnya. Tapi kita ambil benda tu, kita tengok adakah benda tu betul atau tidak. Yang penting kita tahu diri kita dan sekeliling kita juga memainkan peranan penting ya. Dan kita dengar nasihat yang paling berguna. Kalau nasihat yang melaga-lagakan tu kita jangan ambil. Jadi apapun sebenarnya kita ni diberikan otak untuk berfikir, kita ada hati. Hati tu kena jaga. Dan bila kita ambil satu khabar ataupun dengar orang bercakap pasal kita benda yang tak best ke apa ke, kita ambil lah benda tu dalam keadaan yang sabar, mengucap juga astagfirullahalazim banyak-banyak. Sebelum kita nak tulis ke, nak balas balik ke, yang itulah yang paling penting. Sebab kat situlah sebenarnya Allah uji kita. Kalau kita ambil perkara dalam keadaan sabar, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan baik sekali. Kalau kita marah, kita ambil ataupun kita terus tulis ataupun kadang-kadang sekarang kita boleh tulis kat laman sosial kan. Jadi dekat situ kita kena mengawal marah kita. Dan banyak-banyak bersabar. Kalau kita tengah marah, kan kalau orang katakan tengah marah, kalau tengah berdiri, duduk, ambil air mayang, banyak-banyak istighfar. Istighfar tu satu benda yang sangat-sangat baik. Zikir banyak-banyak, minta pada Allah, pada kita ni dikurniakan kesabaran yang tinggi. Sebab semua orang tahu bila kita sabar, semuanya akan menjadi baik di kemudian hari, insya-Allah. Insya-Allah. Itu daripada Azhar sendiri. Bagaimana Azhar orang kata mengawal emosinya untuk mengelakkan diri daripada marah apabila mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu tertekan sedih dan sebagainya, ada pula berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Kita nak tanya kepada Tok Abah selepas ini, bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk kita mengawal marah ini, dan bagaimana untuk kita bersabar dan bagaimana untuk kita boleh terus berada dalam hubungan rumah tangga kalau kita diduga dengan pelbagai lagi ujian. Dan juga ada komen-komen daripada Facebook. Tapi sebelum itu, Azmi, Azhar dan juga Tok Abah, penonton-penonton sekalian, kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Pada Diana, selagi yang boleh bertahan, as long as tak ada orang ketiga, insya-Allah tiada kekerasan rumah tangga, yang mana kita boleh berubah perangai masing-masing tu, selagi itulah kalau boleh bertahan dan tengok anak-anak lah kot. I think dalam mana-mana perhubungan pun kita perlu ada ekstra kesabaran. Tapi kalau nak bercerita pasal dalam hal rumah tangga ni, lagilah kita perlu ada more kesabaran tu, sebab kita menjaga keluarga kita, especially macam kalau kita ada anak, lagilah kita perlu bersabar untuk mengekalkan keharmonian kekeluargaan tu. Kita as a ketua keluarga, untuk menjaga perhubungan tu, kita kena pandai. Satu adalah komunikasi lah. Jadi komunikasi tu amat penting untuk kita bersama dengan wife, untuk berbincang jika ada masalah, kita sit down, kita bercerita. So I think kalau benda ni kita dapat selesaikan dengan cara yang elok, insya-Allah benda tu akan kekal lah. Selalu saya buatlah untuk dengan suami, selalu bincang jika ada
masalah antara kami rumah tangga, dalam rumah tangga. Dan kalau marah kita banyakkan istighfar. Macam saya memang diajar macam tu dengan suami. Kalau saya marah anak, suami akan cakap istighfar. Ini ujian kita. Kita kena banyak sabar. Ini Allah dah bagi kita ujian. Kita perlu bersabar, banyakkan bersabar. Sebab itu adalah kunci kebahagiaan. Walaupun kadang-kadang kesabaran tu dia menguji kita, tapi kita kena lawan. Tapi satu je bagi saya, jika kita dah tak boleh bersabar, kita melangkah bukan bermaksud kita kalah ataupun bersalah. Tetapi kita melangkah tu untuk menjaga hati kedua-dua pihak. Jadi sabar tu adalah kunci kebahagiaan semua. Mengalah bukan maksud kita kalah, tapi kita terus bersabar. Lebih kurang yang mana dimaksudkan kekuatan yang mana diberikan oleh rata-rata daripada pandangan orang ramai. Hari ini kita nak kongsikan juga, terima kasih kita nak ucapkan kepada penonton-penonton yang banyak menghantarkan komen-komen di Facebook. Salah seorangnya daripada Syam Angah. Assalamualaikum semua, salam Jumaat. Sabar ini tiada tarikh luput, tiada expired date. Sifat sabar ini harus kekal dan wujud dalam diri setiap insan, dan perasaan sabar ini harus ada sampai bila-bila. Selagi hayat dikandung badan, selama itulah kita kena sabar, syukur dan redha dengan segala ketentuan ilahi, kerana sabar itu separuh daripada iman. Sebagai orang beriman, kita wajib percaya pada qada dan qadar. Wallahu a'lam. Itu daripada Syam. Ini daripada Azizah Jamaluddin pula, katanya salam kepada warga kerja WHI dan juga jemputan-jemputan. Dan dalam kesabaran ini dalam kehidupan berumah tangga, kesabaran sangat perlu di kedua-dua belah pihak, tapi selalu kesabaran diletakkan kepada wanita yang bergelar isteri. Sabar dengan anak-anak, kena sabar dengan suami. Waimah terpaksa juga bersabar dengan mertua dan juga ipar duai. Terpaksa banyak bersabar demi menyelamatkan sebuah keluarga. Tetapi tahap sabar pun ada hadnya, yang mana akhirnya boleh meruntuhkan sebuah keluarga. Kadang-kadang sifat sabar boleh membuatkan kita hilang hormat kepada suami dan akhirnya kebencian dan dendam yang timbul dalam diri. Sebelum tanya soalan kepada Azmi, kalau boleh izinkan Azmi, saya tanya kepada Tok Abah dulu. Daripada apa yang kita baca daripada komen-komen penonton ini juga yang mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat kita lah, Tok Abah, kan? Macam tu, macam kita tanyakan dari awal tadi, kadang-kadang kita nak bersabar, kita dah cuba nak bersabar untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, tapi kadang-kadang kesabaran itu memakan diri kita pula. Bagaimana kita nak bezakan dalam situasi ataupun keadaan bagaimana yang kita boleh terus usaha dan bersabar, tetapi dalam keadaan bagaimana pula kita perlu ada limitasi ataupun had dalam kesabaran itu sebenarnya, Tok Abah? Itu sebabnya cantik soalan tu. Sebenarnya kita bukan disuruh bersabar sahaja. Kalau bersabar saja memang ada limit. Tapi kalau kita suruh bersabar dan transform dan berubah secara berpackage, maka limitnya akan bertambah besar. Only the sky is the limit. Itu sebenarnya selalu kita dengar. Dan bila cakap tadi dengan tentang wanita, atau apa, tengok. Kenapa kita kena muliakan mak kita 3 kali ganda bapa? So kita boleh buat satu rumusan, orang perempuan ni secara kalau diuji dengan yang berat, bukannya benda kecil-kecil, maka perempuan 3 kali lebih sabar dari lelaki sebenarnya. Tapi untuk benda kecil-kecil, kenapa siapa-siapa kena? Itu cerita lain. Memang mak macam tak sabar. Tetapi untuk ujian yang berat, maka orang perempuan dia punya kesabaran luar biasa. Satu. Yang keduanya selalu kita dengarkan, jangan cakap masa tengah marah. Jangan jawab, jangan cakap tengah marah, jangan berjanji masa tengah sangat bahagia. Itu satu nasihat yang sangat baik. Dan yang ketiganya, kita kena ingat bahawa tidak ada orang yang sempurna. Suami tak sempurna, isteri tak sempurna. Habis kenapa Allah cantumkan 2 manusia yang tak sempurna? Untuk sempurnakan rumah tangga, untuk membina, mengimbangi, sokong-menyokong, kena balance, apa nama kata orang tu, sabar adalah didik-mendidik. Jadi bila kita faham yang itu, dan Allah tak pernah silap menemukan jodoh. Allah tak pernah silap, kita yang silap. Jadi apa nak buat? Di samping kita sabar, so kita fokus check. Tu sebab minta Allah bagi hint tadi, kenal diri. Kenal diri isteri kita, apa kekuatan, kelemahan, apa benda yang dia memang tak suka. Janganlah buat. Dan sambut suami juga. Dan ada cara nak pujuk suami, jangan sabar aja. Ada cara nak bijim suami, nak didik suami, nak pukau suami dengan doa. Ada semua tu. Tapi yang kita sempat bincang. So kena belajar. So isteri kena transform, suami kena transform. Itu sebabnya Tok Abah selalu sebut, semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah suami, nak mengubah isteri, nak mengubah dunia. Tetapi hari ini aku nak jadi orang bijaksana, nak mengubah diriku. Siapa kata? Jalaluddin Arumi. Itu nasihat yang luar biasa. Bila isteri sibuk betulkan diri, suami sibuk betulkan diri, insya-Allah tahap kesabaran kita akan meningkat. Dan the sky is the limit, insya-Allah.
InsyaAllah. Saya suka apa yang Tok Abah katakan itu tadi. Saya sebenarnya setiap kali kalau Tok Abah datang ke Wanita Hari ini ada banyak sebenarnya pesanan-pesanan yang insyaAllah saya perlahan-lahan cuba untuk membetulkan diri. Untuk kita mendapat orang yang lebih baik. Untuk kita nak orang layan kita lebih baik. Nak orang bersabar dengan kita. Kita pun kena orang kata cek diri kita juga kan. Supaya kita pun belajar untuk menjadi yang lebih baik sebenarnya. Azmi, kalau kita bercakap tentang ujian itu tadi. Azmi dah kongsikan bagaimana dalam tempoh 10 tahun menanti kehadiran zuriat. Kemudian diduga pula dengan pinjaman yang diberikan hanya seketika. Tapi kita melihat dalam konteks hubungan rumah tangga, kalau kita baca di laman Sesawang, kadang-kadang ada banyak alasan pasangan yang tak boleh bersabar kerana disebabkan oleh zuriat. Tak ada zuriat, berpisah. Ada insan lain kerana inginkan zuriat dan sebagainya. Tetapi Azmi tidak begitu. Azmi mencari jalan untuk terus bersabar dan sama-sama bersama dengan isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Tapi ada tak dalam kisah-kisah di sekeliling Azmi yang mana ada dalam kalangan rakan-rakan yang tak mampu dan nak bersabar dalam hubungan rumah tangga, mereka terpaksa mengambil jalan keluar untuk mencari kehidupan yang lebih baik? Ada, malah saya rasa orang pun kenal sahabat kami lah, kumpulan Kalibaskas juga, pemain drum Fendi dan juga Nadira lah. Diorang memang dah berumah tangga sebelum Kalibaskas dikenali juga. Dan beberapa tahun lepas tu, setelah macam-macam mereka lalui lah, diorang ambil keputusan untuk berpisah. Sebab bukan, saya tak kata diorang dah tak sabar, tak ada kesabaran, tapi kadang-kadang memang ada masanya Allah takdirkan diorang tak serasi untuk bersama kan. Jadi bukan kesabaran tu bukan menuntut kita untuk redha semua segalanya, sebab Allah bagi juga jalan lain dengan sebab tu Allah hukumkan ada hukum talak kan. Bila isteri dizalimi, dia juga boleh bertindak untuk meminta cerai sebab Allah dah tak hukumkan benda tu. Jadi itu semua kita boleh gunakanlah, bukan semata-mata bila kita isteri didera dia sabar tunggu sampai bila kan. Semuanya ada jalan dia. Jadi yang penting kita bertindak juga dengan kesabaran lah. Macam Fendi dan juga Nadira, dia orang walaupun dah berpisah tapi tetap berhubung untuk uruskan anak. Tetap baik. Tetap baik. Jadi bila berpisah dengan cara yang sabar, cara yang baik, insya-Allah semuanya akan berakhir dengan baik lah. Menjadi contoh yang baik juga kepada rakan-rakan. Yang mana dalam hubungan rumah tangga itu, kalau tidak berjodohan, kita boleh cuba sedaya upaya untuk membaikkan keadaan tersebut. Betul. Jadi kawan-kawan di sekeliling pun rasa keharmonian dia walaupun tidak bersama lagi. Okey, kita nak bertanya kepada Azhar. Azhar, bagaimana sebenarnya kalau kita sebagai wanita ini kan, kita pastinya macam-macam ujian, macam-macam dugaan kan. Tapi kita untuk seperti apa yang Tok Abah kongsikan tadi, kenal diri sendiri dan juga fokus dalam kehidupan ni. Pernah atau tidak Azhar sendiri kan dalam hubungan suami isteri, tapi Azhar menggunakan pendekatan yang macam okey, ini tak apa, ini boleh kata senang nak handle dengan kesabaran. Itu dah nampak macam sedikit. Sebenarnya dalam perjalanan kita bersabar itu adalah satu pembelajaran juga untuk kita. Sebenarnya dalam rumah tangga dia memang betul-betul kena sabar, ya. Kena sabar banyak, dan kalau kita rasa sayang, masih ada sayang dalam rumah tangga, banyak benda yang kita perlu perubahan. Kalau inginkan rumah tangga tu kekal, kita mohon pada Allah, memang betul-betul kena banyak sabar. Sebab ujian akan datang bertalu-talu, kan? Jadi kalau manis je, dia tak best juga. Dia kena ada satu yang betul-betul hit, macam adakah kita ni memang betul tau, dalam mata saya sendiri ada 10 tahun berkahwin, ada bukan tak ada. Tapi kita ni tinggal anak cerita, kadang-kadang kita ni, especially perempuan ni ada juga masa-masa dia rasa dia nak menulis je. Tapi dekat situlah kebijaksanaan seseorang hamba Allah ni, kita fikir dulu sebelum kita nak tulis. Kadang-kadang masalah rumah tangga pun kalau kita share pada dekat laman sosial pun tak seronok juga. Jadi benda ni kita share dengan Allah. Kita back to Allah, kita macam yang Tok Abah cakap, kita kenal diri kita, dan kita sebenarnya macam Azhar cakap lah, apa pun you kena letak Allah nombor satu tau. Dalam rumah tangga pun you kena percaya kalau Allah katakanlah benda tu nak terjadi, kun fayakun, dia akan jadi juga. Okay? Dan kita ni boleh berdoa pada Allah supaya perkara-perkara yang baik berlaku dalam rumah tangga kita. Perkara-perkara yang tak baik tu pun boleh terjadi juga, ya. Walau macam mana kita jaga sekalipun,
kadang-kadang bila Allah nak uji benda tu memang akan terjadi. Jadi dekat sinilah kita isteri macam mana kita nak bijak untuk menguruskan benda tu balik supaya jadi yang lebih baik. Dan sebenarnya kita ada dua, okey? Kita boleh sebenarnya Allah bagi pilihan dekat kita. Kita nak pilihan macam mana yang kita nak. Adakah contohlah sekiranya kita ada masalah rumah tangga, kita nak biarkan ke ataupun kalau dah keterlaluan tu memang dah tak boleh nak selamatkan lagi tu, memang kita just repair hubungan kita dengan Allah dan berserah pada Allah. Dan sekiranya masih lagi boleh diselamatkan, kita cuba minta pada Allah tunjuk jalan yang paling baik. Dan insya-Allah percayalah pada cakap-cakap ni, Azra rasa if you turn back to Allah, Allah akan bersama dengan you dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan you sekiranya diuji dengan rumah tangga yang berantakan dan sebagainya yang tak boleh diselamatkan, you akan menjadi manusia yang sabar ketika menghadapi ujian Allah. Walaupun dalam hati you ni dah retak macam mana pun, jika you bersama dengan Allah, you bawa Allah yang pertama, memang you akan jadi orang yang paling sabar. InsyaAllah. Dan kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Ini ada satu komen yang sempat dihantar oleh rakan kita. Katanya, Okey Putih, sabar memang mudah diucap tapi siapa yang melaluinya faham pahit manisnya, macam Azhar katakan tadi. Kadang-kadang kesabaran itu tergugat juga. Contoh, saya kehilangan suami di usia 24 tahun dan anak di usia 25 tahun. Ayah pula di usia 30 tahun. Adik-adik di usia 6, 12, 26 dan 30. Sedih tapi tetap reda. Kekuatan, kesabaran mesti kental, hati mesti kuat. Dan satu lagi daripada Ruzi Yati, Fatin. Daripada Ruzi Yati Haji Said, yang mana dia sampai bila harus sabar selagi hati tidak tawar. Dah simple je dia punya kata-kata dia. Baiklah. Tapi Datuk, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin kita boleh kongsikan sesuatu kepada penonton kita agar sama-sama kami ini belajar melatih diri kami untuk terus bersabar. Dan kalau kita bercakap tentang kesabaran tu, kata orang di sebalik kesabaran pasti akan ada kemanisannya. Dalam hubungan rumah tangga ini, dalam topik kita hari ini, sampai bila kita harus bersabar dan bagaimana untuk kita melatih dan mendidik diri kita ini untuk menjadi orang yang sabar. Ambil cue daripada Azhar dan Azmi tadi. Yang pertama yang Tok Abang nampak sangat, dan ini pengalaman orang bangka ni, bila kita ubah diri kita secara komprehensif 360, Allah ubah pasangan kita. Satu. Yang keduanya, itulah tadi, bila kita rapatkan diri kita dengan Allah, confirm, ya, maka Allah akan repair hubungan kita dengan semua orang. Itu sebabnya tiap-tiap malam jangan tinggal solat taubat. Ya, itu dua. Yang ketiga, belajar untuk serasikan roh. Bila kita tak dah selalu cakap, serasikan roh kita dengan pasangan, dengan doakan, maafkan, bantu-membantu, ya, dan hantar gelombang sayang. Dan bentuk jiwa khidmat. Apa aku nak bantu? Apa khidmat aku nak beri? Bila kita sibuk nak memberi, maka insya-Allah kita akan takut. Jangan takut. Tapi itulah, memang betul kata Azmi, bila dah memang semua dah buat tapi tak juga boleh, maka mungkin perpisahan itu satu solusi, walaupun itu Allah tak suka. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita nak dengarkan kata-kata akhir juga daripada Azmi berkenaan dengan topik kita hari ini. Semoga terus kuat penonton-penonton di luar sana. Saya paling setuju apa kata Tok Abah tadi tu, kalau kita nak ubah pasangan kita, kita kena ubah diri kita dulu. Sebab dulu pun dari pengalaman saya lah, waktu mula-mula kahwin pun, kalau kita tak serasi dengan isteri, kita marah dia, kita nak suruh dia ikut cakap kita kan. Tapi tak juga, lepas dah beberapa tahun baru saya faham rupanya bila kita ubah barulah dia akan ikut. Dulu isteri saya boleh dikatakan macam garang lah, jenis baran lah kan. Tapi bila saya ubah dia, saya ubah dia dengan saya cakap lembut dengan dia, bila dia marah saya cakap lembut juga, dia boleh ikut. Alhamdulillah. Malah bukan saya je perasan, orang-orang keliling pun perasan. Memang dia banyak berubah bila saya yang buat. Jadi saya nak ajak ramai-ramai, jom kita perbaiki diri kita untuk kita baiki juga orang sekeliling kita lah. InsyaAllah. Baiklah, sama-sama kita orang kata audit diri kita juga kan. Betul. Untuk menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga panelis kita pada hari ini yang sudi berkongsi pelbagai informasi dan juga maklumat, dan kita harapkan kepada anda penonton sama-sama dapat kita jadikan manfaat. Dan kalau mungkin ada dalam kalangan anda melalui proses atau fasa yang sukar ketika ini, semoga anda tahu sampai bila limitasi untuk terus bersabar dan dalam keadaan bagaimana yang harus kita terus bersabar, dan insya-Allah semoga ada kemanisan di sebalik kesabaran itu. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Baik penonton, kita berehat seketika. Selepas ini dengar kata ada satu lagi cabaran. Apa pun kita berehat seketika. Selamat maju jaya pemataku. Terima kasih.
wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Inilah dia yang kita maksudkan, yang kita dah sampai ke kaunter ini untuk kita asah bakat kita. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan dululah tetamu kita, iaitu Puan Sila Iskandar, pengusaha scarf Malaysia. Apa khabar Puan Sila? Hai, khabar baik. Wow, kita tengok dekat depan ni macam-macam sebenarnya. Apa ya, sebenarnya? Okey, kita tahu dia tanah liat, tapi teknik apa kita nak buat hari ni? Apa dia? Oh, hari ni panggil akak je dah, no? Boleh. Akak nak tunjuk buat yang paling senang punya. Okey. Kitchen daripada tanah liat. Okey. Kitchen. Yang ni kan daripada air dry clay. So kita tak payah bakar. Kita dah buat kita boleh terus Keringkan guna. je. Biar kering ni guna terus je. Macam setengah tu kena bakar kan. Dah berapa lama sebenarnya membuat craft sebegini? Ini ni dekat 10 tahun dah. Okey. Dia macam bermula dengan hobi. Baru nak tanya. Sebab kadang-kadang kalau orang cakap tentang craft ni, kita kena ada minat yang mendalam, kena seni belajar dan sebagainya. Betul. Masa mula-mula dengan hobi tu memang ada pergi belajar kelas ke ataupun tengok daripada video-video YouTube ke ataupun bagaimana? Tak, mula-mula tu macam tengok macam sambil-sambil lah tengok kan main budak-budak kami peledo tu. Lama-lama tengok benda ni comel lah, cantik dah. Dan sambung pergi belajar. Okey, kalau kita tengok di atas meja ni ada pelbagai hasilnya dan kalau di sana tu memang figura-figura yang sangat comel, ada bekas tisu, ada macam-macam benda yang menarik. Dan yang ini yang paling unik dan juga menarik. Ini bukan mudah sebenarnya dan ini juga mungkin boleh mendapat tempahan daripada restoran-restoran kan. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan? Geram lah tengok. Ini pokok ke bukan? Ini pokok clay. Pokok clay? Macam betul lah. Ya, betul. Macam mana boleh buat? Macam mana dapat idea macam ni? Pandainya. Kadang-kadang macam sekarang ni kan kita banyak sumber daripada social media kan. Daripada luar negara. Tempatan pun ada juga tapi kurang lah. So, sampai dekat Pinterest kan kita boleh refer dekat sana. Macam keras ni memang betul-betul macam ni. Saya lapar ni, tiba-tiba tengok ada lontong pula. Aduh, ada tempe. Macam real lah. Macam real lah. Cuba tengok ni memang macam real. Okey. Kalau kita tahu juga hari ni topik kita sabar kan. Betul. Kita memerlukan sabar juga nak menghasilkan seni ini. Bagaimana sebenarnya kalau macam lebih kurang satu pinggan lontong ini berapa lama sebenarnya Kak Sila nak hasilkan? Kalau macam ni lalunya dalam 3 hari macam tu dah. Macam ni. 3 hari je? Kalau kita tahu teknik dia, kita dah buat sebenda ni, dan kita biar dia kering, dalam masa 3 hari tu kita dah boleh cantumkan dia. Yang ni imajinasi tinggi ni. Ya betul, ganas sikit. Macam real, memang macam real. Okay, soalan Fatin, macam ni kan kita tengok ni semua, adakah alat-alat dia untuk kita nak dia tak ada mu. Ke potong? Kita buat sendiri je macam ni. Kita anyam, kita sulam sendiri. Macam serai ni macam serai yang betul. Lepas tu limau nipis ni memang macam kalau kita steam ikan, ini daun ketumbar pun macam real. Lepas tu cherry tomato ni saya teruja. Saya teruja. Okey, inilah yang kita nak katakan tentang kesabaran kan. Kabarnya kami juga nak diberi satu cabaran kesabaran ni. Betul. Okey, untuk kali ni akan nak buat kitchen. Benda yang paling senang punya. Okey, pakai brush je. So kita macam tak ada susah sangatlah. Kita just uli macam ni. And then kita tekan sikit. Boleh tak kalau saya order je kat akak tolong buatkan? Ya Allah, boleh sangat. Saya tak payah buat cabaran ni. Tak ada keadilan kat situ. Mana gunting tadi? Mana sini gunting. Lari pula gunting tu. Mana gunting? Okey. So yang ni kita potong sikit. Wow. Okey, lepas tu kita ambil glue. Ini memang dari orang kata idea terus lah kan. Tak payah praktis sebelum ni. Penerbit China ni saya tak minat lah buat aktiviti craft ni. Boleh tak kalau saya tak buat? Saya rasa tercabar pula tiba-tiba. Janganlah macam kita kan nak cabar kesabaran kita kan. So kena buat tu. Comelnya. Okey. Ayah dah jadi comel saya suka. Okey. Dia belum jadi lagi. Tu tak nampak tadi kan? Belum lagi. Dah nampak dah. Okey. Dah nampak telinga lah. Dah nampak macam kepala bear. Betul. Okey, so sekarang ni kita ambil putih. Yang tadi ni akan campur warna hitam dengan putih jadi yang warna ni. Okey. Tapi sambil-sambil kita buat ni nak tanyalah juga. Kalau penonton-penonton mungkin nak belajar ataupun nak tengok hasil-hasil kreativiti craft ni ataupun nak beli dan sebagainya, bagaimana cara mereka nak mengenali dengan lebih lanjut lagi? Boleh tengok dekat akak punya IG, dekat Facebook pun ada dan akak selalu update. Untuk ada kelas? Memang ada kelas. And then untuk set-set macam ni, kalau siapa yang macam tak dapat datang kelas, apa sibuk pun, ada set DIY untuk belajar di rumah. Boleh belajar DIY kat rumah. Kalau saya ambil yang package C. Mana yang sekali macam ni. Dah siap. Itu package A dia kata
belajar kat kelas. Package B DIY, package C siap pergi saja. Okey, kalau ini sebenarnya kan Fatin, ini mungkin antara idea baru untuk kita nak gantikan hadiah. Selalu kadang-kadang kita hantar bunga kan untuk hari ibu, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Tapi kalau mungkin kita gantikan dengan bunga-bunga ataupun dekorasi sebegini, lebih tahan lama. Orang kata kalau hantar tahun ni 10 tahun akan datang, suami ingat lagi, masih ada lagi ya. Tapi ni kalau macam dia berhabuk ke apa, kita boleh lap je. Dia takkan hilang colour, dia akan kekal kat sana. So kita boleh ambil tisu basah lap je. Saya nak cuba jugalah sebab producer saya cakap pandai mengilat hos, dia kata. Dia kiu kat telinga ni Kak, dia kata pandai mengilat hos. Sat lagi. Tunggu Sat. Sampai-sampai je sebab tak cukup masa. Okey. Boleh. Dia punya boleh. Fatin ambil Fatin, tak cukup masa. Itu krim dia. Untuk macam kadang-kadang krim ni bila ada keras kita nak lembutkan dia. Ni ambil sikit je, jangan banyak, sikit je. Sikit je. Tapi macam kepala dia tak besar ni. Bukan, nanti kita tak boleh ambil banyak pun tak apa. Oh, ambil banyak pun boleh. Boleh, tak ada masalah, ambil je. Okey, tapi kan kebiasaannya kalau macam kitchen sebegini, kenapa tak bulat macam tu? Tak, dia kena pakai ni. Pakai betul. Macam mana pula? Berapa harganya tu? Nampak kita dah buat kan, kita tak boleh nak ni. Macam mana ni? Macam mana? Kejap. Kenapa dia tak sambil tekan macam ni? Sambil tekan sambil buat bulat. Okey. Bagi tekanan sikit kat dia. Sabar juga. Tekan lagi. Wow. Tak ada orang nak beli ni kot kat Sila macam ni. Tu dah boleh. Tapi ada nampak dia punya ada bentuk dia. Tekan sikit. Bagi dia bukan bagi dia nampak. Saya rasa saya kalah cabaran ni. Saya memang tak jadi. Boleh. Wow. Susah-susah cabaran dari ni. Kalau saya memang tak sabar sangatlah kalau benda-benda macam ni. Jadi ini sebenarnya kan antara idea yang boleh anda lakukan bersama dengan anak-anak juga dekat rumah. Betul. Macam set yang tu pun ada untuk yang kanak-kanak punya. Macam yang ni prefer untuk kanak-kanak punya lah. Saya sangat tertarik dengan yang ini. Memang tekan, kebayanya memang jadi betul ya. Kalau macam ni harganya berapa? Dia ada cantik. Yang itu selalunya akak ambil tempahan. Ada tempahan. Berapa harga dia? Boleh. Selalunya kami start daripada 800 hingga 1,500. Begitu harganya ya. Sabar je lah. Okey. Macam set makan ni pun ada akak ada tempahan. Ada harga je. Okey, sambil Kak Ila dan Fatin nak teruskan cabaran ni. Bukan saya. Dia orang nak teruskan cabaran ni. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Nampaknya dah selesai ya cabaran ni. Sorry, ini bukan yang Fatin buat. Ini yang saya buat. Dah bergaduh. Sebenarnya ini kakak dia buat. Okey. Dan kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton, iaitu kini kembali dengan musim kelima bersama dengan hos Saiful Azmi Jamsari, iaitu program Detik 12 Malam yang ada pelbagai kelainan. Musim ini akan menyaksikan aktiviti paranormal yang benar-benar dilalui oleh individu lokal, selebriti terkenal, penyiasat paranormal dan ramai lagi. Jangan lupa tengok Detik 12 Malam setiap Jumaat di TV3. Ya, 11.30 malam. Esok kita akan kembali dengan satu lagi topik. Fatin. Wow, nampaknya Fatin. Ya, masih. Kita dah tukar karakter. Kita nak bawakan rock kapak esok. Bersama dengan ibu mengandung juga. Uyaina dan Fatin akan esok mengembalikan nostalgia rock bersama dengan anda. Kita ada Datuk Nash esok yang akan menyanyikan lagu Di Halaman Rindu. Dan kita bersama dengan Pat Candy dan juga kumpulan Eka Matra. Jadi kalau anda memang sukakan irama rock, apa kenangan-kenangan zaman anda dulu nak pakai seluar kulit tu kena masuk plastik kan? Okey, teruskan bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Esok. Ya, kita jumpa esok dengan topiknya rock kapak. Jadi teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Ya. Esok perform satu lagu kan? Nanti rahsia. Okey, kita jumpa esok. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Sila. Bye Kak. Terima kasih. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti tapi